Kita dah sebut banyak kali lah tentang amal soleh. Tak apa, kita ulang sekali lagi. Nah, sebab apa? Melayu bukan ingat sangat, Melayu mudah lupa. Kan? Malam ni nak bahas sikit lah. Pertama, saya ringkas, apa dia amal soleh? Malam ni Fauzi tak main, Tok Iman tak main. Di mana Kenuri? Awak jadi mentara ke? Dia tanya saya, Fauzi ada ke malam ni? Saya kata okey, on. Mula-mula saya ingat saya nak batal, tapi duk fikir bulan lepas dah tak main dah sekali kan. Saya sakit bau tu ni. Seminggu lebih lah, kena apa tak tahu. Tak selesa kan. Ustaz okey, esok pagi nak kena mula work lain lah. Baik. Apa dia saya sebut tadi? Amal soleh. Nah, baik. Pertama sekali, apa dia amal soleh? Jawapan dalam Quran surah An-Naml surah ke-27 ayat 19. Dengar nak? Amal soleh ialah amal yang Allah redha. Wa an a'mala salihan tardah. Ada ha di belakang, yang Allah redha. Itu amal soleh. Kalau orang tanya esok apa dia amal soleh? Amal soleh ialah amal yang Allah redha. Tuan-tuan tolong tanda. Kadang-kadang saya lupa tanda hadis mana kita berhenti. Baik. Kalau kita hanya sekadar menyatakan amal soleh itu amal yang Allah redha, tapi kita tak bagi tahu syarat amal kita diterima sebagai amal soleh, tak lengkap mah. Dia tak share. Dia pun Nabi Khadir juga pakai baju hijau. Khadir. Saya serba hijau, kepiah berhijau ni. Keturunan Incredible Hulk. Baik. Kita dengar pula. Pertama sekali, nak bagi faham elok. Apa dia amal soleh? Quran sebut wa an a'malu salihan tardah, amal yang Allah redha. Apakah syarat amal kita diterima sebagai amal soleh? Yang ni kena baca hadis Muslim yang disyarah oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 111 112. Dengar elok-elok. Hadis riwayat Imam Muslim, syarat diterima amal seseorang sebagai amal soleh, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Berdasarkan hadis Muslim ini yang bermaksud sesiapa yang amalannya tidak selaras sebagaimana yang aku ajar, amal itu ditolak. Itu dia. Jadi berdasarkan hadis ini, Ibnu Katsir mensyarah atau menguraikan hadis ini, syarat diterima amalan seseorang sebagai amal soleh dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, amalan itu menepati syarak, menepati tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak faham, kita bagi lagi faham. Malam ni majlis ilmu, pengajian kitab hadis, menepati syarak. Quran suruh menuntut ilmu, hadis suruh menuntut ilmu, kita baca dah tadi kan. Satu syarat lah. Dia dua syarat. Amal itu diterima sebagai amal soleh, keikhlasan. Yang ni tuan-tuan main ikhlas tak? Ataupun nak main mengintip, aku nak kata apa? Kalau niat nak mengintip, habis. Jangan duk kata kat tuan-tuan lah, kata kat ustaz semua. Ustaz main ni betul ikhlas nak wajaknya kerana duit. Macam Tok Imam jawab, kerana duit lah. Tok Imam cerai kata kat guru tu. Ustaz syok nak kata kat orang kan lah. Dia apa sekalipun tuan-tuan, tentang keikhlasan hanya Allah saja yang boleh menilai. Kita tak usah fikir bab tu. Kan? Kita rasa ikhlas, kita main. Dia yang nak menilai. Tuan-tuan mana boleh nak menilai keikhlasan saya, macam tu juga saya. Kan? Itu kita serahkan Tuhan. Bila ada dua syarat ini, itu amal soleh. Boleh faham? Amal soleh berdasarkan Al-Quran surah An-Naml ayat 19 ialah amal yang Allah redha.
Allah pasti redha dengan amalan-amalan soleh sekiranya ada dua syarat, ikhlas dan menepati syarat. Boleh tuan-tuan? Cuma nak tambah sikit kan. Bila sebut tentang ikhlas, kita kena faham kelebihan ikhlas ni tiga. Ataupun nak faham sikit lagi lah, saya teringat Al-Quran Al-An'am 162. Orang tanya ikhlas tu apa dia? Ikhlas tu kerana Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang kita buat kerana Allah itu ikhlas. Al-An'am 162. Baik, apa kelebihan ikhlas? Tiga tuan-tuan. Pertama, saya dah jawab tadi, keikhlasan adalah salah satu syarat diterima amal kita sebagai amal soleh. Bila ikhlas, selamat, Tuhan akan terima insya-Allah. Yang kedua, keikhlasan akan menyebabkan kita selamat daripada tipu daya iblis atau syaitan. Dalil Quran di antaranya surat Al-Hijri ayat 39-40. Cuba dengar apa permintaan iblis, wala ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, dan berilah peluang pada aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam kecuali anak Adam yang ikhlas. Iblis kata ikhlas, dia tak boleh nak memperdayakan kita. Dua dah. Yang ketiga, ayat yang sama, tapi tuan-tuan kena rujuk kitab tafsir Arab Saudi. Ayat yang sama, suratul Hijri ayat 39-40 pada muka surat 394. Kelebihan ikhlas yang ketiga ditafsir berdasarkan ayat itu, Allah akan mengurniakan taufik. Taufik makna pertolongan sehingga kita mampu menunaikan segala perintah Allah. Hebat tuan-tuan. Kita boleh buat apa yang dia suruh, kita boleh tinggal apa yang dia larang. Bukan kita hebat, kerana kelebihan ikhlas Allah kurnia taufik. Taufik makna pertolongan. Itu yang kita boleh buat. Bukan kata kita boleh buat kita kemas, tak ada. Kita letak moga-moga kerana keikhlasan kita, Allah pemudah segala urusan kita. Dengar laungan azan, cuai boleh bangkit. Tak ada duk fikir banyak dah. Kan? Ni sampai habis azan pun tak bangkit. Macam di Kuala Lumpur, di Selangor, mulai bulan lepas kena tambah 8 minit fardu subuh. Ahli falak pergi cek kan, kena tambah 8 minit. Tu saya tanya anak saya, macam mana di Kedah dah. Anak saya kata tak payah tambah 8 minit lah bah, subuh saya apa. Memang subuh hari-hari lambat pun. Tak tambah 8 minit pagi. Dia kata hari-hari memang lambat lah. Kan? Tu cerita dah. Tapi kalau kita ni boleh cuih bangkit sebelum subuh, itu adalah pertolongan Allah. Mungkin saya katalah kerana keikhlasan kita. Jadi tuan-tuan, langkah yang ketiga untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ialah amal soleh. Boleh tuan-tuan? Cukuplah sejuklah ni. Tapi saya mintalah kalau boleh malam saya tak payah pasang aircon banyak. Juk. Habaq banyak kali dah nampak kalau nak pasang aircon, tolong bawa mai kain selimut. Aku nak kelumbung, duduk dan kelumbung lena kayak tu. Jadi tuan-tuan, ada beberapa pengumuman sebelum kita akhiri. Pertamanya tahfiz mutmainnah kami tapak dah siap dah, alhamdulillah. Kini dah naik tiang dah tuan-tuan. Alhamdulillah, saya bila tengok naik tiang pun rasa lega. Takut juga orang sumbang untuk tengok apa benda tak ada ini kan. Lepas naik tiang ni suruh ikat bata, tak banyak lah nak cari tuan-tuan, 2 juta kan. Kalau ada di depan saya ni orang kaya pun nak bagi pinjam 1 juta 2 boleh lah. Jadi kalau tuan nak menyumbang, boleh pergi sendiri kat sekolah atau melalui saya pun boleh. Yang keduanya tuan-tuan, kami juga telah masuk bidang perniagaan sekolah ni. Perniagaan kami ialah kami melabur dalam produk minuman. Apa dia yang kami buat? Susu kambing, koko dan kopi goji. Saya nak bagi tahu, susu kambing kepada orang lelaki khususnya, kalau yang banyak masalah sembelit,
saya syorkan minumlah susu kambing. InsyaAllah tuan-tuan lawan. Saya dah amal hampir 2 tahun susu kambing. Cuma saya tukar produk ni sebab produk ni kami keluarkan produk, takkan nak minum produk lain kan. Apa pun tuan-tuan cari susu kambing minum, bagus untuk masalah sembelit. Kopi goji ni saya tak minum kopi, tapi kelebihan goji dia jaga mata, dia jaga hati dan dia cegah kanser. Orang yang minum kopi goji dia kata sedap. Jadi saya tak boleh nak komen sebab saya tak minum kopi kan. Ada produk yang 3 koko yang dia campur dengan kismis. Yang ni baik untuk kanak-kanak khususnya minda. Ulama selalu menganjurkan tuan-tuan makan benda manis otak jadi jernih kan. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak membeli sambil membantu, ada tak lagi di kira sana. Kalau di kotak tu dia tulis RM21, kita hanya jual RM20 je. Senang nak bermuamalah. Nah, di samping tu ada ubat gigi. Ubat gigi ni saya abang tu terang jualan dia, keuntungan dia, saya tolong bayar sewa rumah sahabat yang ditimpa musibah kena angin amar. Saya dah bayar hampir setahun dah. Sebulan 300. Tapi alhamdulillah tiap-tiap bulan memang boleh bayar mula. Pasal ubat gigi ni laku sejak BNF ni, Buy Muslim First ni, orang berebut-rebut. Murah ya tuan-tuan, RM6 lah. Harga betul cheap kopra RM7.5. Saya kurang-kurang tinggal lakko RM6. Kalau lakko pun kui, hampa pergi buka kelang neri. Hanya kuih mahal kan. Nak murah pergi buka kelang ubat gigi buat neri. Kan? Itu cerita. Begitu juga tuan-tuan, kalau tuan-tuan bekerja ingin mendapat pelepasan cukai pendapatan, boleh bayar zakat melalui kami, tak perlu lagi bayar cukai. Tuan-tuan bimbang, kami ambil zakat yang sah. Risik yang dikeluarkan oleh pihak kami ini laku, sah diperlakukan untuk mendapat pelepasan cukai. Kami dah jadi 8 tahun dah. Tahun lepas saja tuan-tuan, orang yang bagi zakat untuk pelepasan cukai 1.2 juta. Kat sekolah kami dapat separuh 600,000. Tahun sebelum tu banyak 1.6 juta. Tahun lepas merosot sikit. Tahun ni saya tak pasti banyak mana. Ataupun tuan-tuan, ada lagi satu produk bank Islam yang dinamakan direct debit. Kalau tuan-tuan nak menyumbang secara berterusan, minimum RM10. Direct debit, potongan langsung pada akaun tuan-tuan. Saudara Fauzi buat, ada 2-3 orang sini sahabat buat, tapi saya tak pastilah dia dah potong ke tak, sebab proses dia agak lambat sikit. Tapi kalau tengok esok Fauzi tengok akaun dah korang sekian-sekian amount lah dia lah tu. Saya dah ada potong 3 bulan dah. Setiap bulan saya bagi RM50 kat kafi yang saya urus, dan perjanjian saya sampai 2050. Makna saya berazam supaya akaun saya dipotong selama 30 tahun. Mana tahu tuan-tuan, berkat duk potong tu, saya pun panjang umur lagi 30 tahun. Lah 65 campur 30, 95. Tengok masa tu Mahathir ada lagi 125. Mahathir pun ada lagi kan. Dia tu apa malam tak tahulah, panjang umur semua kan. Tapi kalau nanti nak panjang umur, Nabi ajak sedekah. Jadi siapa yang rasa nak buat melalui direct debit, sekali lagi boleh jumpa saya. Jadi kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul As. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai air pun sejuk.